Assalamualaikum dan selamat pagi. Jadi hari ini kita akan belajar penyelesaian masalah melibatkan peratus. Oke, mari kita tengok. Ini adalah simbol peratus. Operasi yang banyak kita akan gunakan hari ini adalah darab dan bahagi. Kita tengok contoh soalan. Ahmad mempunyai 5 orang adik-beradik, 2 lelaki dan 3 perempuan. Kira peratus lelaki dalam adik-beradik Ahmad. Jadi, pertama sekali kita akan cari pecahan. Kedua adalah lelaki. Daripada 5 adik-beradik. Jadi, 2 lelaki daripada 5 adik-beradik. Okey. Untuk mencari peratus, kita mesti akan darab 100. Okey. Di sinilah yang cikgu katakan ada 2 operasi, iaitu darab atau bahagi. Okey. Sekiranya kita darab dahulu 100 darab 2, kita akan dapat 200. Kemudian barulah kita bahagi. Bahagi berapa? Bahagi 5. Okey, gunakan sifir 5. 5 kali 1, 5. 5 kali berapa? 20. 5 kali 4. Jadi jawapan akhir kita adalah 40%. Okey. Kenapa cikgu tidak kecilkan sekali 200? Cikgu hanya kecilkan 20 kerana memudahkan. Okey, kalau sebenarnya sama juga tapi lebih memudahkan kamu. Okey, sekiranya kita bahagi dahulu 100 tu kita bahagikan dengan 5. 100 bahagi 5, kita tetap juga gunakan sifir 5. 5 dan 10. Okey, 5 ni akan menjadi 1. 10, 5 kali berapa dapat 10? 5 kali 2. Okey, jadi 2 dan sifar, jadi 20 lah. 20 ni kita akan darabkan dengan 2. 2 yang di atas. Okey, 2 darab 2 akan dapat 40. Okey, jadi begitulah yang mana kamu rasa lebih senang, darab dahulu baru bahagi atau bahagi dulu baru darab. Kalau cikgu personally, cikgu akan bahagi dulu baru darab. Kenapa? Cikgu tidak suka mendarab, kerana mendarab nombor akan semakin besar. Bila semakin besar jumlahnya, jadi lebih banyak pengiraan nanti. Okey, ini tidak nampak sebab contohnya kita gunakan nombor yang kecil. Okay, kita pergi contoh yang seterusnya. Kira peratus bentuk segitiga. Okey, diberi contoh bentuk begini. Okey, ada bulatan, segi 4 tepat, segitiga dan bentuk hati. Jadi kita kena kirakan bentuk segitiga sahaja. Segitiga ada 3. Okey, kita tengok cara yang pertama. Cara yang pertama 3 per berapa ni? Agak-agak per 10. Kenapa 10? 10 adalah keseluruhan bentuk. Ada 10 bentuk. Okey, jadi kita untuk mencari peratus kena darab 100. Okey, cara yang pertama cikgu bahagi. Okey, buangkan. Caranya adalah dengan membuang sifar. Di bawah ada 1 sifar, kita akan buang 1 sifar di tempat 100. Kemudian barulah kita darabkan, iaitu 3 darab 10, 30. Jadi jawapan kita adalah 30%. Cara yang pertama ini adalah cara yang selalu cikgu gunakan. Cara yang kedua pula tetap juga sama, 3 daripada 10. 3 daripada 10 keseluruhan darab 100. Okey, untuk cara yang ini kita akan darabkan dahulu. 3 darab 100 dapat 300. Kemudian barulah kita bahagi dengan 10. Sama juga kita akan buang sahaja sifar.
10 ada 1 sifar. Jadi kita akan buangkan 1 sifar di bahagian 300 di atas. Jawapan akhir kita tetap juga 30%. Jadi mana-mana cara 2 ni, kedua-dua sekali ni, dua-dua boleh digunakan. Contoh seterusnya. Kelas tahun 6 dinamik mempunyai 20 orang murid. 40% adalah lelaki. Kira bilangan murid perempuan. Okey, kalau perasan, soalan ini dia bagi peratus. Contoh yang tadi kita kena cari peratus. Okey. Jadi, cara penyelesaiannya adalah kita highlight dulu maklumat-maklumat yang penting. Maklumat yang penting dalam kelas 6 dinamik ada 20 orang murid. 40% adalah lelaki. Dia mau bilangan perempuan. Okey, cara penyelesaiannya kita cari dulu peratus perempuan. Okey, 100. 100 adalah peratus keseluruhan. Kita tolakkan dengan 40. 40 adalah peratus lelaki. 100 tolak 40 kita akan dapat 60. Adakah 60 ini jawapan kita? 60 ini adalah peratus perempuan, bukannya bilangan murid perempuan. Jadi 60 bukanlah jawapan akhir ya. Okey, macam mana kita mau selesaikan? 60% tadi kita akan per 100. Jadi 60 per 100. 60 adalah peratus, 60 pengangka, 100 penyebut. Sama-sama peratus. Dia tidak boleh campur aduk. Contohnya 60%, 100 tu pula bilangan murid. Tidak boleh ya. Okey. Kemudian kita akan darabkan dengan 20. Kenapa kita darab 20? Kerana 20 adalah bilangan keseluruhan murid. Okey. 60% perempuan per 100 keseluruhan darab 20 bilangan murid. Okey. Cara yang cikgu selalu guna begini ya. Cikgu akan buang dulu sifar. Cikgu buang sifar di bahagian 20. Bila kita buang 1, di sebelah bawah tu pun kita akan buang 1. Okey. Kemudian kita akan kecilkan 2 dengan 10 menggunakan sifir 2. 2 akan menjadi 1 lah. 2 kali 1, 2. 10 akan menjadi 5. Okey. Kemudian 60 per 5. Okey, cikgu tulis pecahan yang baru supaya di sana tu tidak terlalu penuh. Okey, sekarang 60 dengan 5 ni kita akan kecilkan menggunakan sifir 5. Okey, 5 akan menjadi 1. 5 darab berapa? 60. 5 darab 12. Jadi jawapan akhir kita adalah 12 orang murid perempuan. Okey, contoh seterusnya. Encik Haris menyimpan RM1,000 sebulan. Bank memberikan kadar faedah 5% setahun. Kira jumlah duit Encik Haris selepas setahun. Okey, kadar faedah ini adalah bank memberikan faedah lah. Artinya bila kita simpan duit, bank akan tambahkan duit kita berdasarkan keuntungan mereka. Jadi tahun itu dia bagi 5% daripada berapa kita simpan. Okey, jadi cara penyelesaiannya adalah kita cari dulu duit Encik Haris. Okey, kalau RM1,000 kita akan darabkan 12. Kenapa 12? Setahun ada 12 bulan. Jadi bila kita darab, kita akan dapat RM12,000. Kemudian kita kena cari nilai faedah. Berdasarkan 12,000 ini, berapa faedah yang kita dapat?
berapa pulangan kita, berapa yang bank akan bagi kita duit berdasarkan 12.000. Jadi kita gunakanlah 5% tadi daripada maklumat. 5 per 100 kita akan darabkan dengan RM 12.000. Okey, jadi kita macam tadi senang buang-buang sifar sahaja. Okey, jadi kita buang satu sifar 12.000 di bagian 100 tu pun kita kena buang satu sifar. Okey, kemudian buang lagi satu sifar dan di bawah tu akan menjadi 1. Kemudian 5 ni kita akan darabkan dengan 120. 5 darab 120 kita akan dapat RM 600. Okey, 600 ini adalah nilai faedah yang kita dapat, bukan kita yang dapatlah, Encik Haris dapat selepas menyimpan sebanyak 12.000. Jadi artinya cara step seterusnya kita tambahkan duit simpanan dan faedah. Okey, duit simpanan Encik Haris tadi setahun adalah 12.000. Faedah yang diberikan oleh bank berdasarkan 12.000 tadi adalah 600. Jadi bila kita tambahkan, kita akan dapat RM 12.600. Jadi itu adalah duit Encik Haris selepas setahun. Okey, untuk latihan, cikgu telah pilih 3 soalan. Okey, jadi boleh rujuk buku teks kamu. Hanya perlu jawab 3 soalan ini sahaja. Untuk soalan-soalan yang lain, kita akan bincangkan di kelas minggu depan. Bila kamu masuk kelas lah. Okey. Jadi rujuk di dalam buku teks. Semua soalan ni cikgu ambil dari buku teks. Jadi itu sahaja. Cikgu harap murid boleh faham sedikit sebanyak tentang peratus. Jadi sekiranya ada apa-apa masalah boleh tanya dengan cikgu. Jangan tangguh-tangguh kerja. Sekian, terima kasih.